Saya teringat satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu keadaan Rasul nak bangun solat di tengah malam. Nak kata hebatnya akhlak Rasulullah. Rasul kejutkan Aisyah, "Wahai Aisyah, izinkan aku untuk bertemu dengan Tuhanku." Tengah tidur ni. Sebab itu saya selalu sebutkan begini pada lelaki sekalian, memang orang lelaki tak wajib minta izin nak keluar rumah. Dia boleh keluar aja. Tak wajib, tapi seorang isteri wajib minta izin dengan suami untuk keluar daripada rumahnya. Ada orang rasa tak puas hati, kenapa pula orang lelaki boleh keluar je macam tu? Orang perempuan kena minta izin? Saya tanya balik, kalau apa-apa berlaku lah kan, Hajah duduk shopping beli beg, tiba-tiba seronok bawa beg baru ni, kat eskalator tu tergelupuk, jatuh ke apa kan, tergelincir. Polis akan call siapa dulu? Akan telefon mak ayah kita ke? Dia akan cari siapa suami itu yang paling dekat. Bila kita melangkah keluar daripada rumah, dalam rumah atau keluar rumah, orang yang sentiasa bertanggungjawab di atas wanita, isteri adalah suami. Sampai ke hospital, ke doktor akan cari siapa suami dia, akan dihubungi. Sebab itu kan terkejut, kita minta suami datang kuliah masjid apa ni ya? Kelana Jaya. Tiba-tiba ada telefon panggil dekat shopping komplek lah pula. Rupanya on the way balik singgah shopping komplek dulu. Sebab itu wanita yang salehah, walaupun dia minta izin nak keluar pergi masjid ini, dia akan terus balik ke rumah, dia tak akan singgah. Kalaupun ada keperluan nak singgah, dia call dulu, "Bang, saya nak singgah sini dulu." Sebab yang dia tahu kita datang ni untuk pergi ke mana, keluar untuk ke mana. Tiba-tiba apa-apa berlaku, tahu-tahu duduk tempat lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan mudah nak jadi mukminat, wanita yang beriman, muslimat, memanglah wanita Islam. Rasulullah minta izin dengan Aisyah. "Wahai Aisyah, izinkan aku untuk bangun bertemu Tuhanku." Nak bangun qiyamul lail, nak tinggalkan isteri di pembaringan, minta izin bagi tahu. Tetapi lelaki hari ini, dia main keluar aja. Isteri dah hidang, seronok, apa semua, tiba-tiba dah hilang suami dia. "Bang, awak kat mana?" "Kawan panggil." Allahu Akbar. Ni yang rasa nak senduk kepala suami ni. Asalnya nak senduk lauk. Sebab itu saya kata, subhanallah, seorang lelaki yang tak minta izin dengan suaminya, tetapi dia minta izin dengan suaminya nak keluar atau urusan apa pun, ini mencontohi akhlak Nabi SAW. Nabi bukan nak bangun pergi mengetek, bukan nak pergi keluar lepak dengan kawan, minta izin sebab nak qiyamul lail, nak tinggalkan isi di pembaringan. Sangat mulia akhlak Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi bila istilah tu katakan, suami ni milik isteri di rumah saja, di luar bukan milik isteri, subhanallah. Ikatan akad nikah itu bukan bermusim, bukan berwaktu. Bila seorang suami keluar daripada rumah, dia perlu jaga maruah dirinya. Dia perlu jaga aib dirinya. Dia perlu jaga batasan-batasannya. Sebab itu orang tanya, "Ustazah, macam mana?" Saya risaulah suami saya kat luar, entah apa dia buat. Kadang tu bila dekat pejabat, saya telefon dia banyak kali, "Ustazah, Assalamualaikum, awak buat apa?" "Oh, tengah kerja." "Kerja kat mana?" "Kat pejabat lah." Suami dah nak marah ni. "Boleh buat video call tak? Nak tengok siapa kat depan awak." "Oh, buat video call." Suami ni ikut juga mula-mula tu. Betul kat pejabat. Okey. Tengah hari telefon lagi, "Bang, awak makan tengah hari ke?" "Makan dengan siapa?" "Seorang-seorang je." "Boleh buat video call tak?" Video call lagi nak tengok. Kok makan dengan orang perempuan lain? Saya kata, "Puan, kalau puan nak pasang CCTV dekat kepala pun, nak tengok suami perhati buat apa, memang kena hempuk TV lah puan ni. Kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak awasi, tak boleh nak cek selalu." Subhanallah. Tetapi kita ada CCTV yang lagi hebat, CCTV Allah. Allah ya basir yang maha melihat, Allah ya syahid yang maha menyaksikan, Allah ya sami' yang maha mendengar, Allah ya hafiz yang muhaimin yang maha menjaga dan yang maha mengawasi. Habis tu saya nak macam mana? Saya risaulah suami saya ni. Lagi risau, lagi menjadi nanti saya kata. Serahkan tawakal jagaan suami itu kepada Allah. Amalkanlah zikir ya hafiz ya muhaimin ya Allah yang maha menjaga yang maha mengawasi. Aku serahkan suamiku ini untuk dijaga dan diawasi olehmu ya Allah. Kalau suami nak buat perkara yang tak elok di pejabat, Allah akan campak rasa berdosa, rasa bersalah. Allah akan halang sebab jagaan Allah lebih baik daripada kita. Ya Allah, aku serahkan suamiku ini dalam jagaanmu ya Allah. Selamatkanlah dia pergi dan balik kerja ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Indahnya hidup kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan tenang.
Jadi istilah tu wallahu alam mungkin ada maksud yang lain, tapi bagi saya kita terikat dengan akad dan nikah itu. Itu satu ikatan. Rasulullah sebut sesungguhnya ijab kabul itu bukan sumpah kamu sesama manusia, tetapi itu sumpah kamu dengan Allah. Bila akad nikah berlaku, ijab kabul berlaku, kita sedang memegang amanah daripada Allah. Suami jaga dirinya di luar, isteri menjaga dirinya di rumah, isteri keluar jaga dirinya. Suami isteri yang salihah ini akan kekal menjadi suami isteri sampai syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk jawab soalan seterusnya, minta maaf jadi panjang je bila time saya, minta maaf Ustazah. Ustazah nanti Ustazah Laila pun lajak juga ya. Saya nak cerita beberapa kisah saja menunjukkan sifat Rasulullah yang perempuan boleh tiru. Sayyidatina Aisyah pernah cerita ketika itu dia sedang haid. Jadi bila dia haid, dia tak boleh nak masuk masjid. Tapi punya Rasulullah ini sangat romantik dan menunjukkan ini adalah perangai suami isteri ini, iaitu Rasulullah hulurkan kepala daripada masjid. Kan rumah Sayyidatina isteri Nabi kan ada sekeliling. Hulurkan kepala untuk disikat oleh Aisyah. Masya Allah, sweet sangat kan? Maksudnya duduk dalam masjid, hulurkan kepala, Aisyah pun minyakkan kepala Rasulullah dan sikat-sikat. Sebab Aisyah hello. Itu kalau ada rambut. Kalau yang botak kan? Dia macam Upin Ipin je. Masya Allah. Satu-satu rambut yang dia ada. Comel je soalan Heliza ni kan? Nak hulu apa? InsyaAllah kita doakan Allah ya Jami, Allah ya Jami, Allah ya Jami, ya Allah yang maha menemukan. Temukanlah Heliza dengan suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Penting. Ya betul. Boleh pakai kopiah, pakai serban. Tak apa, kalau dia hulu kat kepala kita. Kita ni juga. Kita gosok-gosok, kita shampoo. Yang tak ada rambut, pakailah minyak untuk tumbuh rambut. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi nak ceritanya, Aisyah pernah bercerita kepada sahabat Nabi yang lain, di antara rutinku dengan Rasulullah saling meminyaki rambut. Ibu-ibu sekalian, pernah buat tak dalam rumah tangga kita seumur hidup, kita minyakkan rambut dan sikat rambut suami? Balik ni panggil, meh sini bang. Letak minyak rambut, sikat. Mungkin kalau kita buatlah hari ni kan, suami kita pun akan mesej anak-anak, balik cepat hujung minggu ni. Mak kau dah ada tanda-tanda dah. Sebab buang terbiak, tak biasa buat kan. Tapi kita nampak macam benda tu remeh. Ada orang kata sebab dia tak tahu itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni bila buat, rahmat Allah turun dalam rumah tangga. Keluar penyakit daripada rumah kita. Jin ke, syaitan ke, mungkin binatang bermisa pun boleh keluar. Sebab kita menghidupkan Rasulullah dalam rumah kita. Seolahnya Rasulullah hidup bersama dengan kita. Seolahnya begitu. Masya Allah. Minyakkan rambut. Lepas tu suami pula minyakkan rambut kita. Ui. Berdebar tak? Risau tu, ada yang tak. Mungkin dah biasa. Kena buatlah hari ni, kena buat ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Okey, lepas tu yang kedua, Rasulullah pernah sebut kepada Fatimah, pernah nasihat Fatimah, anak andanya, supaya saling meminyaki. Rasulullah kata seorang wanita itu apabila dia meminyaki rambut suaminya, lepas tu menyikat rambut suaminya, soalannya berkhidmat, ni mengusap-ngusap, menyentuh badan suami untuk buat khidmat dan sebagainya, Rasulullah kata maka syurgalah bagi isteri tersebut. Seterusnya Minyak tu tak rambut juga, tak misai pun, tak jangkut ke, tak kening, tak lah, banyak boleh ke tempat-tempat yang lain. Dah pada sunnah pun. Subhanallah. Ya, saya kan ada seorang sahabat saya ni, dia kata isi ni, sejak dia nikah, suami dia tak pernah pergi kedai pandai kita panggil kedai gunting, barber. Sebab dia kata sejak nikah sampai dah belas tahun, memang dialah yang potong rambut suami dia. Dan dialah yang trim janggut, misai suami dia tak ada tapi janggut. Dan dia kata suami dia memang, dia tak akan pergi selagi, maksudnya tak akan pergi barber ke, dia dah tak buat sendiri, memang isteri dia dah buat. Rutin, sebulan tu mungkin sekali ke dua kali. Sebab tu saya tengok, kemas je rambut semua misai. Ini bukan orang jauh daripada saya lah, ahli keluarga yang terdekat. Saya kata ya Allah, bagusnya dia merapikan suaminya sampai begitu sekali. Masya Allah. Kita nampak benda tu simple, tapi itu adalah sunnah Nabi SAW.